Apa lagi aku nak goreng ni? Aku tak tahu nak review apa lagi. Kepala pelau je kot. Macam mana aku nak review? Kau tengok sendiri dia punya user manual. Macam gini je dia punya user manual. Tu pun gambar je yang banyak. And dia punya specification. Kau expect aku nak review macam mana? Macam tu je lah guys. So guys, welcome back to my channel. For siapa yang baru sebagai channel aku, nama aku Iman. For siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Video yang lepas aku ada buat video pasal produk daripada Ugreen. Aku dah review kat korang 2 item. Dia punya kepala plug yang 100 watt dengan dia punya kabel Type-C to Type-C. Dan untuk video kali ni aku nak review bundle terus. Aku nak review banyak terus sebab dia bagi banyak barang dekat aku, banyak gadget dekat aku. So takkan aku nak buat satu video satu gadget kan. Untuk video kali ni kita buat ni ada 1, 2, 3, 4, 5 terus. Total semua sekali dia ada bagi aku 7 item. So 2 aku dah review dekat video lepas, kau boleh tengok kat sini. So untuk video kali ni aku akan go through one by one dia punya produk ni. Yang paling best kali dia ada earbud juga. Kita buat review pasal earbud dulu guys. Ugreen terkenal dengan dia punya kabel wire and macam yang aku cakap tadi kan, plug kan. Tiba-tiba dia keluarkan earbud. Aku macam agak skeptical lah. Tapi bila aku dah try, sumpah this is my favourite earbud dalam banyak-banyak earbud yang aku dah review. Bukan aku nak bodek sebab setiap video mesti ada cakap, oh this is my new favourite earbud, my new favourite gadget. Tapi serius, yang ni memang betul. So dia punya kotak ni agak berbeza nak dibandingkan dengan dia punya barang yang lain lah. Sebab barang-barang yang lain, kabel ke plug ke, semua kotak dia warna putih guys. Tapi yang ni dia warna hitam. Dekat depan ni dah besar-besar lah dia tulis kat situ X5 ataupun nama dia yang betul, which is HiTune X5 True Wireless Stereo Earbud. Dekat situ ada logo Bluetooth and Qualcomm aptX. Qualcomm aptX tu which is dia punya codec. Dia menggunakan codec Qualcomm aptX tu. Kiri kanan dia ada tulis HiTune X5 and dekat bahagian belakang dia ada dia punya specification, dia punya instruction. Once kau buka dia punya kotak ni, kau akan nampak dia punya user menu kat belakang ni guys. Nampak je tebal tapi dia tak ada banyak instruction sangat. Cumanya dia campur-campur language. So that's why dia nampak macam tebal sebab dia bercampur-campur language guys. Dekat dalam kotak tu kau dah nampak terus dia punya earbud tu, and dalam kotak yang kecil tu, dalam kotak kecil tu dia ada dia punya ear tip and dia punya charging cable. Ear tip ni dia ada bagi 4 size actually. And apa yang aku suka pasal Ugreen ni, dia ada dia punya branding tu. So tak ada nampak macam kabel yang murah ataupun kabel yang pas malam sangat. This is the earbud. Memang aku suka dari segi dia punya finishing ni, shining lah, shining punya surface. Dan dekat bahagian atas tu dia ada tulis dia punya jenama lagi, Ugreen. Aku suka case ni sebab dia punya bentuk. Dia punya bentuk sebabnya kat sini dia macam flat tau. So kau boleh dirikan dia sama ada dekat atas ataupun dekat bawah. Dekat bahagian depan ni kau boleh nampak ada macam lampu kat situ untuk indicate korang dia punya battery life ataupun dia punya battery capacity lah. Kalau dia menyala 3 maksudnya battery tu full. Kalau dia menyala 2 maksudnya dah sikit. Kalau dia menyala 1 maksudnya kau kena charge. And dekat bahagian bawah tu dia ada port Type-C kat situ untuk korang charge this case. And then dekat bahagian belakang pula dia ada satu button tu untuk korang tekan. Dia ada button bulat tu. Tu adalah reset button. Just masukkan kedua-dua earbud tu dalam dia punya case tu. Lepas tu kau tekan for 3 second and dia akan reset dia punya earbud tu. Ataupun kalau kau nak reset, nak macam nak baru semula, kau tekan for 10 second and dia akan disconnect dengan semua Bluetooth yang dah connect and dia akan reset just like new. So macam mana nak on kan dia punya earbud ni, sama je macam earbud yang lain. Once kau buka dia akan automatically on. Dia punya earbud ni aku suka dari segi dia punya bentuk. Dia nampak macam tough sikit. Once dah lekat dekat telinga dia tak ada masalah. Kau tengok aku pakai. Aku pakai. Dia tak ada nampak macam besar sangat. Dia just ngam-ngam je dalam aku punya cuping telinga yang kecil ni. So orang yang telinga besar tu dia akan nampak lagi kecil lah. And to be honest, straight to the point, apa yang aku suka pasal this earbud, dia punya silikon ni. Dia punya silikon ni tak macam earbud yang lain. Sebabnya dia punya silikon ni memang lembut gila guys. Kalau aku masuk dekat aku punya telinga ni, dia just lembut. Dia tak ada rasa macam pressure sangat ataupun tak ada rasa macam telinga aku ni merah. And even kalau aku pakai kan, aku boleh tidur macam ni. Dia takkan rasa macam pressure yang macam aku cakap tadi tu. So dekat sini left and right dia ada label. Dia ada label kan left and right. And bukan just label je, dia ada color yang berbeza juga. Kau just tengok color je. Kalau color merah maksudnya dia belah kanan, and kalau color putih maksudnya dia belah kiri. Earbud ni dia ada 4 mikrofon guys. 2 belah kiri and 2 belah kanan. So dekat sini kau boleh tengok dekat bawah tu dia ada 1 mikrofon, and then dekat dia punya tulisan tu ada 1 mikrofon. Dekat tulisan ni dia mikrofon and dia punya LED indicator guys. So dia 2 dalam 1. Dekat atas ni dia punya audio hole kalau aku tak silap. Dia bukan mikrofon tapi dia punya audio hole. So dia punya audio hole ni ada dua-dua juga, belah kiri dan belah kanan. And dekat bahagian bawah tu dia ada macam warna gold tu, ada 2 kat situ. Tu dia punya pogo pin charging contact untuk kau chargekan dia punya earbud ni dalam dia punya case. Cuma apa yang aku tak tahu dekat sini, dia punya lubang dekat bahagian ear tip ni. Dekat dia punya ear tip ni dia ada 1 lubang. Aku tak sure lubang apa. Aku tengok dekat dia punya user manual pun dia tak ada bagi tahu tu adalah lubang apa. So I'm not sure. So dekat sini kalau kau tekan sekali,
dia akan play ataupun pause. Tak kisah kau tekan belah kiri ataupun belah kanan. And then kalau kau triple tap 1, 2, 3, kalau kau tekan belah kanan dia akan next, kalau kau tekan belah kiri dia akan previous. Untuk volume up and volume down kan dia, belah kanan kau tekan 2 kali, tap 2 kali, 1, 2 dia akan volume up. And untuk volume down kan dia, tekan belah kiri 1, 2 dia akan volume down. Kalau ada orang call and kau nak angkat call tu, kau just tap sekali je, dia akan pick up the phone. And kalau kau nak decline, kau nak letak, kau tak nak jawab, kau tekan lama, press and hold, and dia akan decline that call. Tap 4 kali dekat belah kiri ataupun belah kanan, kau tap 4 kali, 1, 2, 3, 4, dia akan ubah dia punya mode daripada normal mode ke gaming mode ataupun daripada gaming mode ke normal mode. So dari segi connectivity dia ataupun dari segi Bluetooth, dia menggunakan Bluetooth 5.2 guys. 5.2. Dari segi dia punya distance pula, jauh mana dia boleh pergi kan, dia punya range tu, kalau kau letak phone kau kat sini and jauh mana kau boleh pergi, dia boleh pergi sampai 10 meter. Selama mana masa yang kau nak kena ambil untuk charge dia punya earbud ni ataupun dia punya case ni. Untuk dia punya case ni kau akan ambil masa selama 2 jam untuk charge daripada 0% to 100% untuk fully charge kan dia punya case ni. Kalau earbud ni dah kosong, dah 0% dah dia punya bateri, kau letak dalam ni, dia ambil masa sejam setengah untuk full charge. And bila dia dah full dah, bateri kat dalam ni full dah, kau buka, kau nak dengar lagu kan, dia boleh tahan lama mana pula. Ni based on dia punya kajian dekat dia punya makmal sendiri. Dia buka sampai 80% and dia boleh tahan sampai 7 jam for single charge lah untuk dia punya earbud tu saja. Tapi kalau kau sekalikan dengan dia punya case ni, habis, lepas tu kau letak dalam case dia, kau charge lagi, dia boleh tahan sampai 28 jam. So aku rasa dah banyak dah aku review pasal dia punya earbud ni. Aku bukan nak buat spesifik review pasal dia punya earbud ni, just simple je. Kita ke the next item yang Ugreen bagi dekat aku. Okay, the next item which is kotak kecil ni je. Dia punya charger dekat dalam kereta guys. Dekat kotak ni dia tulis dekat situ short circuit protection. Short circuit protection ni maksudnya dia boleh kawal ataupun dia boleh protect korang punya device and this device and korang punya kereta juga. Lepas tu dia ada overcurrent protection. Tak adalah korang punya device, contohnya aku charge aku punya phone dekat dalam kereta, tak adalah aku punya phone tu dia overcharge ataupun bateri phone aku boleh menggelembung ke apa kan. Lepas tu dia ada over temperature protection. Maksudnya kalau aku charge lama sangat, dia tak adalah macam terlampau panas sangat. Dia boleh control dia punya suhu tu to make sure yang this device safe masa korang tengah charge tu. So dekat bahagian belakang ni dia ada tulis dia punya specification lagi, dia punya watt apa semua, and dekat situ dia ada tulis dark blue. So betul ke aku dapat yang dark blue? Sebab aku nampak macam kelabu. I'm not sure sama ada dia tersilap letak ataupun dia tersilap label ataupun ni memang warna dark blue. So kau boleh tengok ni warna dark blue ke. So dekat sini dia ada male pole, yang dua ni dia female pole. So kedua-dua dia boleh tekan actually. Dia boleh tekan untuk korang letakkan dalam pot yang smoking, yang cigarette punya tempat tu lah dekat dalam kereta korang. Macam aku cakap tadi, Ugreen ni dia memang tekankan dari segi dia punya branding tu. So dekat sini kau boleh nampak lagi dia punya brand Ugreen. Lepas tu kat belakang ni tulisan yang kecil-kecil ni dia punya specification and everything. And dia ada dua port kat sini, dua port USB-A. Dekat sini actually dia ada LED light dekat sini, LED indicator light. So bila aku masukkan dekat dia punya port dekat dalam kereta tu, dia akan menyala. Kalau aku charge dia akan menyala. Kat sini dia punya indicator light tu. So dekat sini dia just ada satu je port. Maksud aku dia ada dua port tapi satu jenis port je dekat sini. Dia ada USB-A je, dia tak ada USB-C ke. So korang kena cari charger yang ada USB-A lah. Kalau korang guna iPhone, USB-A to Lightning. Kalau korang guna phone yang Type-C, korang kena cari USB-A to Type-C, USB-A to micro USB and everything tu je aku rasa. Tu je. So dia punya total output power berapa kat sini? Dia punya total output power which is 36 watt. Dia punya build quality, lupa aku nak cakap dia punya build quality. Dia punya build quality plastik. Plastik macam biasa je. Semua aku rasa semua device ni dibuat daripada plastik je. Dia punya pros bila dibuat daripada plastik ni, dia boleh tahan panas lah. Maksud aku kalau cuba bayangkan kalau dia buat daripada metal kan, of course kau nak pegang tu pun panas kan, sebab kau charge tu dia dah mengeluarkan haba, dan kalau kau pegang memanglah panas. So plastik ni boleh macam cakap mengurangkan dia punya haba tu lah, and boleh mengelakkan short circuit. Kalau kau pegang tu plastik kan, dia mengelakkan short circuit lah. Tu je untuk this device. Kita ke device yang ketiga guys. Device yang ketiga ni charger lagi guys. Yang ni PD fast charger. Dekat tepi ni dia ada tulis fast charging, lepas tu compact and portable smart charging. Smart charging. Kenapa dia smart charging? Jom kita tengok kenapa dia smart charging. Apa yang aku suka pasal Ugreen ni, dia punya packaging memang eksklusif lah. Dia tak ada nampak macam cikai-cikai punya. Walaupun dia jual plug je, tapi dia punya packaging ni memang nampak teratur, and dia ada kompartmen dia tu sendiri. And every gadget dia ada dia punya user manual and dia punya certificate lah. So dekat dalam ni kau akan nampak dia punya plug tu terus. So kita buka letak dekat tepi dulu, kita tengok dia punya user manual kat dalam. To be honest, plug dia macam
iPhone punya plug. Simple macam ni je, memang macam iPhone punya plug. Tapi yang membezakannya, which is yang Ugreen ni dia tak boleh nak tutup ni. Dia punya pin ni tak boleh nak tutup. So kalau korang letak atas lantai ke, kau akan terpijak lah. So tu dia punya consequences lah, ataupun dia punya kekurangan dekat situ. Dia punya charger ni dia bagi yang 3 pin, plug yang 3 pin. So senang lah, kau tak perlu nak cucuk kat atas ke baru nak you get what I mean kan. Dekat bahagian tepi ni kalau kau boleh tengok, dia ada macam dalam sikit kat sini. Dia bukan permukaan plastik yang kesat sikit ke kat sini, tak, dia just sama je permukaan yang licin kat sini. And aku rasa macam tak ada function jugalah dibuat kan kalau licin kan. Tapi iPhone pun macam tu juga. Aku tak sure kenapa, maybe semua plug macam tu kot. Disebabkan tangan aku ni tangan berpeluh, so susah sikit lah kalau aku nak cabut kan, nak plug yang ketat kan. Memang macam tu lah. Macam aku cakap tadi, Ugreen ni memang dia tekan sikit dari segi branding dia. Kat sini ada dia punya nama Ugreen. Nampak? Ugreen. Dekat sini dia ada Type C guys. So Type C ni untuk korang cucuk Type C to Type C lah. Macam aku guna iPhone. So aku guna kabel iPhone aku je Type C to Lightning. Kalau orang guna yang Type C to Type C pun boleh juga kat sini. So tu dia punya kelemahan lah. Kalau korang guna micro USB, aku rasa tak ada kot Type C to micro USB. Ke ada? Kalau ada, komen kat bawah. Dan untuk PD fast charger 20W tu, kita ke the next item. So the next item which is USB-C multifunction adapter guys. So dekat sini kau boleh tengok sendiri, aku rasa dah ramai kot yang tahu apa benda ni. Kalau macam extension plug, dia macam untuk korang cucuk plug kan, kau tak cukup soket kan, lepas tu kau perlukan extension. So same goes to this one lah, kau tak cukup dia punya port tu untuk sambung dekat kau punya laptop, so kau perlukan this one. So dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satu. So kau boleh cucuk 6 benda untuk gabung ataupun untuk salurkan kepada korang punya laptop tu guys. Gambar dekat bawah tu dia ada tulis USB Type C, HDMI, USB 3.0, SD, NTF. So tu semua benda yang dekat situ lah yang kau boleh letak, yang kau boleh cucuk and sambungkan dekat korang punya laptop ataupun komputer. So buka, dia ada dia punya device tu terus lah, and dekat bawah tu dia ada dia punya user manual. Kita tengok dia punya device, user manual kita letak kat tepi. This is the device guys. Dekat sini macam aku cakap macam biasa, dia punya branding Ugreen guys. Ugreen, dia punya build quality plastik. Dia punya build quality plastik and aku suka, rasa sejuk guys. Dia beza dengan plastik ni. Ni pun plastik tapi plastik ni dia tak sejuk lah. Tapi plastik ni dia sejuk. Dia macam besi. Dia macam aluminium alloy tapi plastik. I'm not sure. Bunyi macam plastik. So dekat sini dia ada tulis Ugreen macam aku cakap tadi. Dekat belakang dia ni dia ada label-label guys. Dekat label-label tu kau boleh tengok dia ada port. So kat situ dia ada USB 3.0, USB 3.0 dia ada 3. Lepas tu dia ada HDMI. Sama ada kau nak cucuk pendrive ke, ataupun mouse, ataupun keyboard, ataupun apa-apa je yang USB Type A. HDMI punya port ni dia boleh display 4K punya HDMI. Dan dekat bahagian bawah tu, dekat bahagian ujung bawah tu dia ada 2 slot kat situ untuk masukkan memory card. Memory card yang besar ataupun memory card yang kecil, micro SD card. Maksudnya dia boleh reader memory card jugalah kat sini. And dari segi dia punya speed, aku dah try, aku dah pasang, memang laju. Dia punya speed memang laju. Aku punya transfer file 4K, dia punya transfer dekat sini masukkan dekat aku punya PC ni memang laju. Memang tak ada masalah. Memang aku certified lah. Cuma dia punya kekurangan yang ada dekat sini, aku rasa macam limitation lah, tapi tak ada jadi masalah yang besar pun. Dia punya kekurangan tu dekat sini, dia punya kabel ni dia dah sekalikan dah. Maksudnya aku tak boleh nak cabut. So dia punya kekurangan, kalau kau pakai benda ni for bertahun-tahun kan, boleh jadi dia punya kabel ni maybe putus ataupun rosak, and kau tak boleh nak gantikan dia punya kabel ni. Kau kena beli satu benda ni terus. Kau kena beli gedabak ni terus yang baru punya. So kau tak boleh nak gantikan dia punya kabel ni. Tu maybe Ugreen boleh betulkan in the future lah. Pandai-pandai pula kan nak arah-arah orang. Macam aku cakap tadi, video ni pun dah panjang and kita ada lagi barang yang nak kena review, which is the last item lah. Kalau yang video lepas aku buat review pasal dia punya plug yang 100W kan, tapi untuk ni pula, untuk kali ni yang 65W guys. Dia kecil sikit dia punya watt tu, tapi dia punya bentuk lebih kurang sama je. Cuma dia punya perbezaan adalah dari segi dia punya pin tu. Yang ni dia 3 pin, and yang sebelum ni tu yang 100W tu dia 2 pin. Dekat kotak tu dia tulis power delivery fast charger, one for all and ease your life. Sama je macam yang sebelum ni. Dia punya bentuk charger pun lebih kurang sama. Gun at 95W. Kat situ je yang beza. Dia punya watt je yang berbeza. Gambar kat bawah tu dia tulis 4 port fast charging, multiple device compatibility, smart diversion and multi protection. Smart diversion ni maksudnya, contohnya aku cas banyak kan, aku guna semua port tu, dia boleh identify yang mana dia punya current and everything tu. So tu nama dia smart lah. So tak adalah akan terjadinya cakap overcurrent ke overcharge ke, tak, dia boleh aturkan dia punya current tu. Sebab
Sebab kalau kau perasan kan, kalau aku cucuk dia punya, macam kita review dulu lah, nanti aku beritahu. So buka kotak ni, kau akan nampak dia punya plug tu sendiri. Jom kita tengok plug terus. Aku tak nak tengok dah dia punya user manual ke apa ke. Kita tengok dia punya plug tu terus. Okay, so ni dia punya plug. Kita tengok dekat dia punya port tu terus. Kat situ dia ada 1, 2, 3, 4 port macam aku cakap tadi. Kat situ dia ada 3 port type C and 1 port type A. And dia dah label dah kat situ USB-C 1, USB-C 2, USB-C 3 and USB-A. Semua port ni dia tak ada current yang sama tau. Dia tak ada dia punya power yang sama. Yang paling kuat ataupun yang paling laju which is yang C1 and C2 tu, port yang first and second tu. And port yang ketiga tu dia macam slow sikit ataupun dia sama je level dengan yang USB type A tu. So kalau kau nak charge cepat ataupun kau nak charge laju, better guna yang port USB type C yang first ataupun port USB type C yang kedua tu. Tapi kesemua dia punya total power, maximum total power dia which is 65 watt guys. Sama je macam PD charger tadi, dia punya pin ni dia tak boleh nak tutup, tapi aku rasa it's not a big deal, tak ada masalah lagi. Nak dibandingkan dengan yang 100 watt tu, aku lagi suka yang ni sebab dia senang, dia boleh cucuk je sebab dia ada 3 pin guys. So dia bukan 2 pin. So kalau nak cucuk dekat plug tu, just cucuk je, masukkan je. Dari segi build quality dia plastik, and aku suka dia punya surface ni. Dia punya surface ni dia nampak macam, kalau ada cala pun dia tak ada nampak macam cala lah. Boleh pakai untuk lasak lah. Dia tak ada macam kalau yang permukaan yang licin macam ni, kalau cala sikit dah nampak dah cala tu. So macam spoil lah. And tadi aku nak sambung balik apa yang aku cakap tadi tu. Okay, dari segi dia punya smart diversion tu, maksudnya kat sini kalau aku letak kan, and aku on dia punya plug tu, dia takkan terus charge tau. Maksudnya dia identify dulu, dia akan ambil masa dalam 1 to 2 second untuk identify dia punya current and dia punya voltage tu semua, baru dia akan charge aku punya device tu. So tu orang cakap dia punya safety features yang ada dekat dia punya plug ni. Same goes to yang 100 watt pun sama juga. Dia ada warranty juga selama 2 tahun. Aku tak sure lah setiap produk dia ada warranty 2 tahun ataupun serta-serta produk je. Tapi aku rasa produk daripada Ugreen ni memang terbaik lah. So tu last gadget yang aku nak review dekat korang semua. Bukan gadget lah, barang. Ambil korang barang lah. So kalau korang nak beli barang-barang yang aku dah review kat korang ni, kau boleh tekan link dekat description, and kau boleh contact juga ataupun kau boleh follow, kau boleh update lah dengan Ugreen punya website. Dia ada Facebook, Instagram, website and everything. Kau boleh tekan, tengok je kat sini. So aku rasa tu je review daripada aku. Sorry kalau aku tersikit review ke, terbanyak review ke, sebabnya barang-barang macam ni je kepala pelak aku nak review apa je kan. Tapi yang paling aku suka dalam banyak-banyak kan, dalam ke-7 item yang Ugreen bagi kat aku, yang paling aku suka adalah dia punya earbud guys. Earbud and dia punya charger yang 100 watt tu. That is my recommendation dekat korang semua untuk beli. Tapi actually dia ada banyak lagi barang-barang yang Ugreen keluarkan, produk daripada Ugreen. Dia ada power bank, dia ada wireless charger, kabel, and banyak lagi. Kau boleh tekan je link dekat description and kau boleh beli kat situ. And make sure kau beli yang original punya, sebab nanti barang boleh rosak and kau tak dapat dia punya warranty yang 2 tahun tu lah. So tu je guys review dari aku. Tekan link dekat description for more info. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.